Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okay, saya harap pelajar dalam keadaan sehat, stay safe dan juga stay home. Okay, ini merupakan minggu yang terakhir cikgu bersama anda semua. Okay, untuk kelas kita hari ini kita akan sambung, yaitu mengenai 3.1.3 menulis sudoku dan cetak alih bagi bubble shot dan bucket shot. Okay, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat menulis sudoku dan cetak alih bagi bubble shot dan bucket shot dengan baik. Okay, yang pertama adalah bubble shot, iaitu secara ringkasnya ataupun secara umumnya shot dalam bidang perkomputeran merujuk kepada penyusunan data seperti nama, nombor, rekod dan fail dalam tertib yang dikehendaki. Okay. Yang kedua adalah bubble shot boleh diaplikasikan dalam pelbagai jenis situasi seperti menyenaraikan markah yang diperoleh oleh murid mengikut urutan naik ataupun menurun. Okay. Yang ketiga adalah bubble shot boleh digunakan untuk menyisir umur peserta dan yang mengambil bahagian dalam larian amal supaya peserta dapat dikategorikan kepada pelbagai peringkat seperti remaja, belia dan juga warga emas. Okay. Ini merupakan situasi yang bubble shot ini boleh digunakan dalam bidang komputeran dan juga pada aktiviti ataupun aktiviti harian. Okay. Seterusnya adalah langkah-langkah pembinaan sudoku dan cetak alih bagi bubble shot, iaitu pelajar boleh rujuk pada muka surat 82. Okay, contoh 3.9 ini. Okay. Situasinya, semasa hari sukan sekolah, acara lempar cakra telah dipertandingkan. Okay, 10 orang murid daripada 4 buah rumah sukan layak untuk menyertai peringkat akhir acara lempar cakra itu. Okay. Guru penyelaras Cikgu Azmi ingin menyisirkan senarai peserta acara lempar cakra mengikut jarak lontaran dan dalam urutan menurun untuk menentukan pemenang bagi acara tersebut. Okey, Rajah 3.8 menunjukkan jarak lontaran dalam meter bagi 10 orang peserta dalam acara lempar cakra. Okey. Dan jarak yang pertama adalah 28.2 meter, 26 meter, jarak ketiga 26.5 meter, jarak yang keempat adalah 27.2 meter. Jarak yang kelima adalah 30.4 meter, jarak yang keenam 27 meter, jarak yang ke-8 31.4 meter, jarak yang ke-9 jarak yang ke-8 ni 29.1 meter, jarak yang ke-9 27.4 meter dan jarak yang terakhir itu 28.78 meter. Okey, langkah yang pertama adalah memahami proses bubble shot dengan membina algoritma. Okey. Sebelum kita membangunkan sudoku dan cetak alih, kita perlu memahami proses bubble shot ni. Yang pertama, semak item pertama dengan item kedua dalam senarai. Yang kedua adalah bandingkan kedua-dua item tersebut. Yang ketiga, jika kedua-dua item tidak mengikut urutan, tukarkan kedudukannya. Yang ketiga adalah ulang langkah 2 hingga langkah 3 dengan item kedua dan item ketiga, kemudiannya item ketiga dengan item keempat dan seterusnya sehingga item yang terakhir. Okay. Yang kelima adalah semak senarai untuk melihat sama ada semua item berada dalam kedudukan yang betul. Langkah yang keenam adalah ulang langkah 1 hingga 5 sehingga semua item dalam senarai telah diisi mengikut urutan. Okey, itu langkah yang pertama. Kemudiannya adalah langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua ni menulis sudoku dan cetak alih. Pertama, pemula ubah yang diperlukan semasa menulis sudoku dan cetak alih adalah seperti berikut berdasarkan situasi tadi. Okey, L ialah senarai yang mengandungi 10 item tadi. N, pemula ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L, iaitu 10. Okay, I pula adalah pemula ubah yang mewakili bilangan lelaran yang berlaku dalam gelong. J ialah pemula ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai L. Dan temp ialah pemula ubah yang menyimpan data secara sementara untuk membuat pertukaran kedudukan item. Okay. Ini merupakan sudoku-nya. Okay, pertama, kita mula dengan mula, kemudian setkan senarai L tadi kepada 10 nombor tadi. Kedua, isytiharkan pemula ubah I, J dan I, J, N dan juga temp. Temp ini adalah diambil daripada perkataan temporary. Okay. Ya, langkah yang keempat adalah setkan N dengan 10, iaitu 10 senarai. Setkan I dengan kosong dengan setkan temp dengan samaan dengan kosong. Okay. For I lebih kecil daripada N, tolak 1, setkan J bersamaan dengan kosong. Okay. For J
lebih kecil daripada n tolak I tolak 1. Okey, jika L lebih besar daripada L, J plus 1 tadi, maka temp sama dengan L. Okey, temp tamat jika. Okey, kemudiannya kira J sama dengan J tambah 1, kira juga I sama dengan I tambah 1. Kemudiannya paparkan senarai dan juga tamat. Okey, ini merupakan carta alih. Mungkin pada bahagian carta alih ini pelajar akan dapat lihatlah proses-proses penting dalam pembangunan atau cara tadi. Yang pertama, mula kita setkan kepada senarai L, iaitu 10 senarai tadi. Kemudiannya kita isytiharkan pemboleh ubah I, J, N dan juga temp untuk temporary tadi. Kemudiannya setkan nilai N sama dengan 10, setkan nilai I sama dengan 0, setkan nilai temp ataupun temporary tadi kepada 0. Okey, pada langkah kedua ini pemboleh ubah diumpukkan dengan nilai 10 mewakili bilangan item. Okey, pemboleh ubah I diumpukkan dengan nilai 0 mewakili bilangan lelaran pertama dalam gelong, dan pemboleh ubah temp diumpukkan pada nilai 0 mewakili data yang disimpan secara sementara. Okey, kemudiannya adalah langkah 3, I lebih kecil daripada N tolak 1. Okey, gelong for digunakan untuk menentukan bilangan lelaran berlaku. Okey, jika ya, setkan nilai J tadi kepada 0. Okey, pemboleh J diumpukkan nilai 0 yang mewakili kedudukan item pertama dalam senarai. Okey, kemudiannya J lebih kecil daripada N tolak 1 tolak I dengan tolak 1. Okey, golong for digunakan untuk memastikan setiap pasangan item bersebelahan dibandingkan bermula dengan L, L0, L1, L2, L3 dan seterusnya. Okey, dan yang keenam adalah jika L1 lebih besar daripada L2, maka kedudukan item lebih tukar. Okey, dan yang selepas itu ketujuh, semasa proses penukaran kedudukan, satu pemboleh ubah temp digunakan untuk menukar kedudukan dua item tersebut tanpa perlu menjadikan nilai kedua item tersebut itu sama. Okey, itu adalah bagi peranan bagi temp ini. Dan yang ketujuh ni, okey, kemudian yang ke-8 ini J sama dengan J tambah 1. Okey, gelong for akan sentiasa berulang sehingga item bersebelahan dibandingkan. Okey, pada bahagian ini item-item dibandingkan, iaitu melibatkan 10 item tadi, iaitu 10 jarak lontaran bagi lempar cakra tadi. Dan yang ke-10 adalah jika tiada lagi penukaran berlaku, item-item senarai telah diisi dan dipaparkan. Okey, jika kesemua item pada senarai tadi, 10 item tadi ataupun 10 senarai tadi telah dibandingkan, maka item-item yang telah disisihkan akan dipaparkan daripada bilangan nombor yang paling rendah kepada nilai yang paling tinggi. Okey, kemudiannya atau cara tamat. Okey, seterusnya adalah menulis dokor dan carta alih bagi bucket shot. Bucket shot ini merupakan satu isihan yang menyusun item-item mengikut kategori. Kemudiannya item dimasukkan ke dalam baldi mengikut kategori ditetapkan. Dan yang ketiga adalah item dalam baldi akan diisikan mengikut urutan naik ataupun menurun. Dan yang keempat adalah item dalam baldi diisikan akan dicantumkan semula ke dalam senarai. Okey, ini merupakan contoh bagi pengiraan ataupun pembangunan sudokan melibatkan bucket shot, iaitu pelajar boleh rujuk pada muka surat 86, maafkan saya. Okey, situasinya pada contoh 3.10 ni, Christina adalah setiausaha rumah sukan seri usaha di sekolahnya. Dia dikehendaki mengisi senarai nama ahli jawatan kuasa rumah sukan itu mengikut urutan abjad, dan ahli jawatan kuasa rumah sukan seri usaha terdiri daripada 15 orang, iaitu Christina mengaplikasikan teknik bucket shot untuk mengisi senarai tersebut. Okey, langkah yang pertama adalah memahami proses bucket shot dengan membina algoritma. Okey, yang pertama, wujudkan beberapa buah baldi untuk menyimpan item-item dalam senarai sementara. Yang kedua adalah tentukan julat bagi setiap baldi supaya item dapat dimasukkan ke dalam baldi. Okey, yang ketiga adalah masukkan setiap item secara sementara ke dalam baldi berdasarkan julat yang ditetapkan. Okey, yang keempat adalah isi item-item di dalam senarai baldi. Dan yang kelima adalah setelah item-item dalam semua baldi diisikan, cantumkan item-item tersebut dan masukkan semula ke dalam senarai. Okey, daripada situasi tadi kita bolehlah
untukkan ataupun tetapkanlah, yaitu pemboleh ubahnya. Pertama, senarai L mengenai item-item yang perlu diisikan, yaitu senarai nama ahli. Item I ataupun I adalah pemboleh ubah mewakili kedudukan item bagi senarai L. N adalah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. NB ialah pemboleh ubah mewakili bilangan baldi yang diperlukan, dan J adalah pemboleh ubah mewakili kedudukan baldi. Okey. Ini adalah pseudocode-nya. Langkah yang kedua, menulis pseudocode dan cetak alih. Kita mulakan dengan mula, kemudiannya set kepada nilai L, yaitu nama ahli tadi. Kemudiannya senarai baharu. Kemudian isytiharkan pemboleh ubah I, J, N dan juga NB. Setkan nilai N kepada 15, nilai NB kepada bilangan baldi. Wujudkan baldi kosong, kemudiannya masukkan item dalam baldi, yaitu setkan nilai I sama dengan kosong. Jika I lebih besar daripada N, masukkan senarai I ke dalam baldi. Kira I sama dengan I tambah 1, kemudiannya setkan J kepada kosong. Untuk J lebih besar daripada nilai NB. Jika baldi kosong, kira J tambah dengan 1. Jika tidak, isikan item, yaitu untuk mengisikan item dalam baldi. Kemudiannya kira J sama dengan J tambah 1. Okey, cantumkan item-item dalam senarai baharu, kemudiannya paparkan senarai baru dan juga tamat. Okey, kita dapat lihat pada cetak alih ini. Kita mula dengan mula, yaitu setkan senarai L, yaitu kepada senarai nama-nama ahli tadi. Kemudiannya setkan nilai baharu, yaitu diumpulkan dengan item dan senarai yang diisikan. Yang ketiga adalah pembinaan pemboleh ubah ataupun isytiharkan pemboleh ubah bagi I, J, N juga NB. Yang ketiga adalah setkan nilai N sama dengan 15 dan nilai NB, yaitu bilangan baldi. Okey, pemboleh ubah diumpulkan dengan nilai 15 mewakili bilangan item dalam senarai. Pemboleh ubah NB diumpulkan dalam bilangan baldi yang diperlukan. Okey. Yang keempat adalah wujudkan baldi kosong supaya item-item dapat dimasukkan ke dalam baldi. Okey. Seterusnya adalah masukkan item dalam baldi. Okey. Okey, yang kelima, setkan nilai I sama dengan kosong, yaitu pemboleh ubah diumpulkan pada nilai kosong yang mewakili kedudukan item yang pertama. Okey, jika I lebih besar daripada N, ya masukkan senarai ke dalam baldi, yaitu untuk I kurang daripada N, item-item dimasukkan ke dalam baldi. Okey, untuk tujuan ini, jika tidak, J sama dengan kosong. Jika I lebih daripada N, pemboleh ubah J diumpulkan dengan nilai kosong mewakili kedudukan baldi yang pertama. Okey, kemudian yang ke-8 ini, jika N lebih kecil daripada NB ini. Okey, jika J kurang daripada NB, baldi kedudukan J ni, baldi J akan disemak sama ada kosong atau tidak. Okey, yang ke-9 ni, baldi ini kosong atau tidak. Jika tidak, kita isikan item tersebut. Dan jika baldi kosong, item-item tersebut disemak dan diisikan. Okey, jika ya, akan disemak dan diisikan. Kemudiannya pada bahagian ini, cantumkan dan masukkan item-item ke dalam senarai baru. Okey, jika J lebih daripada NB, item-item dalam senarai baldi akan dicantumkan dan dimasukkan dalam satu senarai baru. Okey, senarai tersebut akan dipaparkan dan seterusnya adalah atau cara akan tamat. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada latihan pengukuhan. Okey. Ini merupakan latihan pengukuhan yang terdiri daripada 3 soalan. Yang pertama, jelaskan fungsi short dalam bidang perkomputeran. Okey. Seperti yang cikgu terangkan tadi, bidang komputeran. Yang pertama, fungsi short ini digunakan untuk merujuk kepada penyusunan data, untuk menyusun data seperti nama, nombor, rekod dan fail dalam tertib tertentu. Okey, itu merupakan fungsi short dalam bidang komputeran. Yang kedua adalah jelaskan situasi penggunaan bubble short dalam kehidupan seharian yang seperti yang pada situasi ataupun situasi yang diberikan tadi. Contoh situasi yang sesuai adalah untuk mengira markah pelajar, iaitu markah ujian ataupun kuis pelajar. Okey, yang kedua adalah untuk menyisihkan umur peserta yang menyertai sesuatu acara larian, iaitu kita isihkan daripada peringkat remaja, belia dan juga organ emas. Okey.
Oke, yang ketiga adalah jelaskan definisi bagi bucket shot. Oke, ini pun telah coba terangkan tadi. Oke, fungsi bucket shot adalah satu isihan yang menyusun item-item dalam satu senarai mengikut kategori. Oke, soalan ini pelajar boleh lengkapkan lah. Siapkan latihan pengukuhan ini sebelum kelas tamat. Oke, pada kelas hari ini kita telah pun belajar mengenai cara pembangunan pseudocode bagi bubble shot, dan juga cara pembangunan pseudocode dan cetak alih bagi bucket shot. Oke, kita telah pun belajar sedikit mengenai cara-cara pembangunan ini. Yang pembangunan ini, penulisan pseudocode dan cetak alih ini boleh digunakan pelajar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan seharian. Oke, dan setakat ini saja untuk kelas kita hari ini. Oke, saya ingin ucapkanlah terima kasih kepada pelajar yang menonton video ini. Oke, saya harap pelajar dalam keadaan sehat, stay safe dan juga stay home. Kata daripada saya, sekian, terima kasih.